Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita, kita takut terus lari. Penanjalan dahulu mereka tak dapat kena pasti ada punca sungai sebab dia terlalu halus. Sebahagian bertambahkan telah menimbus punca sungai berkenaan. Dan aliran itu tetap berlaku di bahagian belakang. Apabila air itu keluar, dia akan tarik sekali butiran tanah yang ada di sekelilingnya dan makin lama makin membesarlah hakisan itu. Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita, kita takut terus lari. Lagi nombor 2 kali mari, tanah semua hancur. Percutian menggembirakan dengan aktiviti perkemahan di lereng berbukit, sekelip mata bertukar mimpi ngeri. 92 orang termasuk kanak-kanak menjadi mangsa runtuhan cerun di Jalan Batang Kali bersempadan Genting Highlands. Mangsa termuda tragedi ini berusia hanya setahun. Di seluruh pelusuk Balai Polis Hulu yang baru, suara tangisan amat memilukan. Ramai mangsa yang terselamat masih dalam keadaan terkejut. 全部人在睡觉，很黑，然后只是听到声音一出来，你已经在我的脚下了，所以就来不及反应，真的来不及反应。 Kru Majalah 3 bergegas ke lokasi kejadian membuat liputan. Majalah 3 telah dibenarkan untuk memasuki kawasan red zone dan hanya diberi masa selama sejam atas faktor keselamatan. Ramai penduduk tempatan tidak mengetahui kewujudan tapak perkemahan Fathers Organic Farm dan statusnya masih dalam siasatan. Peristiwa yang menimpa adalah tragedi kedua terbesar dalam lipatan sejarah negara selepas Highland Towers yang mengorbankan 48 nyawa. Sepuluh pagi, 8 jam selepas runtuhan cerun pertama pada jam sekitar 2.20 pagi. Di Ground Zero, koordinasi pelbagai agensi bersama aset mereka memenuhi zon merah bagi melaksana operasi mencari dan menyelamat SAR. Di barisan hadapan adalah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. JBPM Selangor telah berada di lokasi sejak jam 3 pagi sebaik menerima perkabaran yang di luar jangkaan ini. Waktu sampai itu cuaca masih gelap, keadaan pun tidak stabil. Tapi apabila kita mendapat maklumat dan mengatakan ada bilangan mangsa yang ramai, so kita berusaha meneruskan mengeluarkan mangsa dan kita tempatkan peringkat awal tu di lokasi yang selamat dahulu sebelum waktu cerah dan pukul 9 tu kita dah mengeluarkan semua mangsa yang selamat sampai 61 orang. Dari segi ancaman itu memang pada peringkat awal itu memang kita terancam dengan kemungkinan berlakunya runtuhan yang kedua. Walaupun kita telah melalui ada safety prosedur yang kita tetapkan, dimasuknya sebahagian menyelamat dan ada juga anggota yang ditugaskan untuk memantau pergerakan tanah. So dari situ kita meneruskan juga mengeluarkan mangsa. Kita tidak boleh menunggu lama dengan keadaan fizikal mangsa yang cedera dan juga keadaan trauma mangsa. Kira-kira jam 5 pagi, mayat pertama
telah dapat dikesan. Sedikit harapan menyinar, 61 mangsa berjaya diselamatkan dan dikeluarkan dari Ground Zero. Keadaan mangsa dijumpai dalam keadaan yang menyedihkan, terperangkap dalam lautan berselut. Pukul 5 petang di sektor C, di mana mangsa yang dikeluarkan bersama ibu yang berpelukan. Di mana lepas memang tak lepas, keadaan dia memang tak kita nak leraikan tu pun masih lagi berpelukan di sektor C. Itulah keadaan yang situasi dan suasana yang dihadapi. Walaupun kita terpaksa mengeluarkan, kita pun seberapa segera dan kita serah pada bab kuasa. Kira-kira jam 6 petang, lensa Majalah 3 berjaya merakam aksi 2 ekor anjing pengesan K9 yang jelas kepenatan selepas seharian bertungkus lumus membantu mengesan mangsa tertimbus. Wira tidak didendang ini tidak kurang pentingnya dalam operasi SAR. Anjing pengesan milik JBPM, PDRM dan ATM telah dijadikan penghidung mangsa bagi kelancaran operasi batang kali ini. Kita menggunakan anjing pengesan untuk mengesan banyaklah dan kedudukan dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada penggunaan K9 itu memang ada membantu. Sejak berita meletus, pengamal media dari dalam dan luar negara telah berkampung di sini. Di selaras Jabatan Penerangan, mereka juga bertugas siang dan malam meski berhadapan masalah capaian internet yang lemah, melambatkan penyampaian berita dan visual terkini dari lokasi pada peringkat awal. Hujan yang turun pada sebelah malam menyukarkan lagi tugas SAR. Kira-kira jam 9.30 malam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri turun meninjau lokasi tragedi. Saya hanya nak mengulangi rasa sedih dan duka cita terhadap tragedi yang menimpa keluarga yang ramai termasuk anak kecil, ibu. Tapi juga saya nak melahirkan penghargaan yang tinggi kepada semangat dan pengorbanan kerana petugas sebaik-baik bomba dan keselamatan itu bekerja dalam keadaan risiko. Hari kedua tragedi Fathers Organic Farm Batang Kali. Majoriti mangsa kejadian adalah daripada satu keluarga. Yang terselamat telah ditempatkan di Hospital Selayang, Hospital Kuala Kubu dan Hospital Kuala Lumpur. Mereka dalam lingkungan umur 13 hingga 44 tahun. Isteri Perdana Menteri, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham melawat mangsa berkenaan. Pernah bergelar seorang doktor perubatan, ketara, Dr. Wan Azizah arif berbincang mengenai kecederaan dan trauma yang dilalui oleh mangsa yang diziarahinya. Cakap dengan baby, dia cakap so that dia pun ada jantung you cakap dengan dia dan you pun relax. So kita cukup baik. Dia I rasa dia okey lah, masih ada tenang saya. Okey. Sorry. And how's your vision? Okay, dekat mata. Okay, it's a bit of ptosis. Because when I walk with the he also has to arch his forehead to lift up his eyelid. He has a
Tak apa, dia akan okey. Disember 2022, Hospital Sungai Buloh, Selangor. Suasana hiba menyelubungi Jabatan Forensik. Pada hari kedua ini, 24 mayat telah dibawa ke Jabatan Forensik untuk bedah siasat dan proses pengecaman oleh ahli keluarga. Selain pengecaman, penggunaan cap jari dan DNA juga dipraktikkan bagi mengenal pasti identiti yang terkorban. Ratapan kesedihan saudara mara terdekat yang sukar menerima kenyataan pemergian orang tersayang dalam tragedi memenuhi ruang ini. 希望他们一家人能够在天堂，然后他们在天堂能够开开心心哦。 Kelihatan kenderaan PDRM dan van membawa jenazah keluar masuk tanpa henti. Tidak terkecuali sukarelawan dari Yayasan Agama Buddha Tzu Chi Malaysia cuba menenangkan ahli keluarga mangsa. Yayasan ini antara yang paling awal hadir secara tersusun untuk membantu keluarga mangsa. Kehadiran mereka di sini sebagai orang tengah antara keluarga mangsa dan pihak hospital memandangkan majoriti yang terlibat dengan tragedi ini adalah daripada kalangan masyarakat Cina. Tujuan kami untuk mengadakan supporting atau caring center ni sebenarnya berikan sokongan moral dan jadikan translator ke caregivers untuk ahli keluarga supaya dapat tahu apakah prosedur kerajaan untuk identify mangsa-mangsa bersama dengan ahli keluarga, di mana kami akan bagi sokongan moral dan caring support. Dalam kesibukan membantu, rupa-rupanya ada hakikat pedih untuk sukarelawan yayasan ini. Mereka berdepan dengan pemergian dua ahli mereka dalam tragedi Fathers Organic Farm Batangkali. Mangsa juga ahli berdewan kami, di mana kami boleh faham dan ada what they call, we can have the mutual feelings atau rasa yang sebesama dihadapi oleh ahli keluarga mangsa. Kami boleh rasa penyesalan dari ahli keluarga. Ramai yang sudah kata, kan saya dah kata jangan pergi pada musim hujan tu, tapi memang kami kena terima apa yang telah jadi. Satu-satunya mangsa berbangsa Melayu adalah Nurul Azwani Kamarul Zaman, 31 tahun. Allahyarham bekerja sebagai pembantu kantin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Muncung dan telah mengikuti rombongan perkemahan anjuran guru-guru sekolah itu. Jenazahnya telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Jalan Kuala Lumpur, Karak. Melalui perkongsian adiknya, Nurul Azlinda, Azwani telah mengikuti aktiviti sekolah berkenaan pada hari Rabu, 14 Disember. Hari Rabu last jumpa dia dekat rumah. Kita orang makan sama-sama ramai-ramai. Dia minta nak makan bubur lambuk. Tapi dia tak nak mak saya buat, dia nak mak saudara dia buat. Dia kata mak saudara dia buat sedap. Jadi dia sempatlah makan sebelum tu dia pergi kemah tu. Sepatutnya Azwani pulang ke rumah pada hari Jumaat 16 Disember. Namun Tuhan lebih menyayanginya, lalu menjemput pada awal pagi yang penuh berkat. Sepatutnya hari Jumaat tu
Diorang dah balik pagi Jumaat tu diorang dah balik dah. Tapi itulah tiba-tiba ada yang call ada tanah runtuh tempat dia. Saya kontak dia pun memang dah tak dapat, WhatsApp pun tak dapat. Dia ada call hari Khamis malam tu, dia ada call mak lah. Dia telefon dekat mak, dia cakap nak balik hari Jumaat. Difahamkan ini adalah kali pertama Azwani menyertai aktiviti berkemah. Luluh hati ibunya, Siti Esa Hassan, namun reda dengan pemerikian anaknya. First time lah ni dia pergi, dia memang nak sangat lah pergi tempat tu. Kita orang pun tak ada halang, tak ada apalah, cuma tanyalah dia nak pergi dengan siapa apa semua, cakap dengan bos tempat kerja dia. Allah yang Maha Kuasa lagi kekal tanpa kesudahan. Pasti Allah yang telah mengaturkan manusia. Hari ketiga di Ground Zero Patangkali. Operasi SAR terbahagi kepada 3 sektor. Sektor A, Hillview. Sektor B, Farmview. Dan Sektor C, Riverside. Kekuatan pasukan SAR adalah dalam 500 orang sehari, tetapi hanya 130 orang dihadkan ke Ground Zero di atas faktor keselamatan. Pelbagai cabaran dilalui mereka, baik dalam bentuk fizikal, muka bumi, cuaca dan masa. Kita berkejaran masa untuk mengeluarkan seberapa segera bagi mengelakkan mayat itu tidak berada dalam keadaan sempurna dan sebagainya jika kita semasa jumpa. Dan juga cabaran keadaan bentuk runtuhan, di mana runtuhan-runtuhan ini membawa batu-batu besar, membawa pokok-pokok dan sebagainya, pokok-pokok yang besar dan juga bahan-bahan binaan yang ada, walaupun tak banyak tapi still ada, seperti kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak tapak. Jadi yang ketiga berkaitan dengan kita cabaran dia adalah berkaitan dengan ancaman runtuhan kedua. Jadi kami pasukan penyelamat terpaksa berhati-hati dan sentiasa berwaspada untuk memastikan keselamatan pasukan penyelamat itu sendiri terjamin. Sepanjang 3 hari ini, pergerakan media di Ground Zero dihadkan. Pada hari ini, wakil setiap media mulai dibawa masuk untuk merakam dan melihat sendiri lokasi kejadian serta operasi SAR. Juru kamera Buletin TV3, Muhammad Haizal Khamis, turut diberi peluang yang berharga ini. Hari ini merupakan hari ketiga kejadian tanah runtuh di Patangkali. Sepanjang tempoh ini, media perdana yang dibenarkan masuk membuat rakaman di red zone adalah bernama. Cuma sebentar tadi diberi kelonggaran kepada wakil media lain termasuk TV3. Bersama saya adalah juru kamera yang berjaya memasuki ke kawasan red zone. Okey, Abang Haizal. Ya. Abang cerita perasaan bila dapat memasuki kawasan tu. Mula firstly memang rasa teruja lah. Kawasan-kawasan ini memang jarang media dibenarkan masuk. So dengan kesempatan ni saya akan dapatkan, tadi saya berjaya dapatkan footage-footage yang menarik lah di dalam tempat kejadian. Tapi perasaan tu macam mana? Perasaan tu sangat teruja lah dengan keadaan yang itu, yang kita tahu kan ramai nyawa yang terlibat di kawasan tu kan. So bila masuk di kawasan tu nampaklah banyak tugas-tugas yang sedang dijalankan oleh SMART team, pihak bomba dan unit pengesahan anjing K9 lah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj turut berangkat melawat dan meninjau pusat operasi SAR. Ditemani anak denya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah
dan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Hamdan Wahid. Kehadiran Tuanku Pemaisuri Agong telah menyuntik semangat kepada pasukan SAR. Tragedi cerun runtuh di Batang Kali Selangor yang mengorbankan pengunjung tapak perkemahan Fathers Organic Farm telah menimbulkan pelbagai tanda tanya dan tidak kurang juga saling menuding jari. Majalah 3 mendapatkan pihak Jabatan Mineral dan Geosains Selangor Wilayah Persekutuan yang membuat penilaian di lokasi kejadian untuk mencari jawapan terperinci. Peringkat awal kita buat penilaian dan kita dapati cerun ini runtuh sebenarnya bermula di bahagian kaki cerun. Kaki cerun itu berada lebih kurang 30 meter daripada paras jalan. Jadi dia 30 meter di bawah dan di kawasan kaki cerun itu dipenuhi oleh pokok-pokok dan tak ada siapa yang nampak lah. Jadi keadaan tanah situ dia adanya punca sungai. Punca sungai itu tanpa disedari semasa membuat pembinaan jalan dahulu, mereka tak dapat kena pasti ada punca sungai sebab dia terlalu halus. Sebagai pertambakan telah menimbus punca sungai berkenaan. Jadi aliran itu tetap berlaku di bahagian belakang ataupun oversaturated, dia akan mula pecah dan keluar. Apabila air itu keluar, dia akan tarik sekali butiran tanah yang ada di sekelilingnya dan makin lama makin membesarlah hakisan itu. Runtuhan ini telah dikesan berlaku sebanyak 2 kali berselang antara 20 hingga 30 minit. Jasad cerun yang runtuh itu kami kena pasti mempunyai crown sepanjang kira-kira 120 meter. Dan bahagian yang ada bermula punca air itu kira-kira 30 meter di bahagian bawah. Jadi tak ada siapa yang nampak dan ianya berada jauh daripada kawasan farm itu. Jadi pihak farm pun tak ada siapa yang nak perasan kat itu sebab itu dipenuhi pokok. Sebab itu memang dah pokok-pokok semua jadi dah tumbuh sebab jalan ini dibangun tahun 1994. Di bahagian cerun itu juga mempunyai batu-batu bersaiz kobol yang besar-besar. Yang ini semula jadi berada di situlah. Masa mereka buat tambakan, batu-batu tu mungkin berada di situ juga. Jadi apabila tanah dan batu ini mula bergerak, dia akan drag semua jasad tanah yang ada di atasnya. Jadi bila dia turun, dia akan tarik semua apa-apa bahan yang ada di sekeliling dalam laluannya, dia akan bawa sekali. Itulah menyebabkan bahan tanah hakisan itu sampai di bahagian bawah begitu banyak sekali. Bom jangka yang tertimbun sekian lama ini akhirnya meletus dan dianggarkan membawa bebanan tanah sebanyak 1 juta tan. Kini pelbagai agensi telah dikerahkan untuk membuat pemetaan. Di bahagian crown, di bahagian atas cerun itu, pihak JKR telah memasang sensor. Di sepanjang 120 meter tadi ada beberapa sensor dipasang dan dimonitor secara real time 24 jam. Manakala di bahagian bawah, JMG bekerjasama dengan pihak JUPEM. JMG lebih awal masuk ke dalam kawasan badan runtuhan itu, kita tentukan di mana poin yang terbaik untuk nak diletakkan sensor. Sensor dalam konteks ini kita cadangkan diletakkan berbentuk prisma, target untuk dibuat survey. Jadi kita dah identify 3 lokasi dan pihak JUPEM datang memasangkan dia punya prisma dan juga theodolite untuk nak survey. Jadi apa-apa pergerakan di bahagian tengah akan dikesan oleh theodolite ini. Jadi kita punya pasukan penyelamat berada jauh di bahagian bawah. Sekiranya ada apa-apa pergerakan pasukan penyelamat, kita boleh bagi maklumat awal kepada pasukan penyelamat untuk memastikan keselamatan mereka lah. Sejak 4 hari SAR dilancarkan, ada 48 jam yang memberi tekanan kepada pasukan penyelamat kerana tidak menjumpai sebarang mangsa. Namun ini tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan operasi pencarian.
Setiap langkah mereka diiring doa dan harapan ahli keluarga yang menanti. Disember 2022. Selepas 4 hari di zon merah bersama ratusan media lain, hari ini penerbit kanan majalah 3, Christine Lee Mei Chin, memasuki Ground Zero untuk melihat sendiri runtuhan yang telah menelan 31 nyawa. Bersama 4 lagi wakil media lain, kami diberi masa 1 jam untuk merakam gambaran dan cabaran sebenar dihadapi pasukan petugas. Pandangan pertama yang menarik perhatian adalah aliran air yang banyak di pinggir tanah runtuhan dan lautan Selut. Ia kesan daripada hujan dan punca mata air. Ini memberi risiko dan menyebabkan pergerakan terbatas. Yang berlaku sekarang adalah pihak media yang terkandas dalam Selut. Termasuk saya. Sebanyak 2 kali saya tenggelam dalam tanah yang lembik. Ketika kaki kami mulai terbenam di dalam Selut, terbayanglah kesukaran dan keadaan mangsa yang tertimbus kerana cengkaman Selut sangatlah kuat. Walau bagaimanapun, cabaran yang dilalui tidak mematahkan semangat kami untuk merakam setiap detik di Ground Zero. Pandangan mata seterusnya tertumpu pada kerja-kerja jengkaut yang memunggah tanah dan saki-baki kebun sayur yang diusahakan Father's Organic Farm. Setakat ini, masih tiada jawapan sehingga bilakah operasi SAR akan ditamatkan kerana masih ada mangsa belum ditemui. Okey, berdasarkan tempoh masa ini, kita akan berbincang dengan pihak berkuasa ataupun dengan pihak polis dan lain agensi yang terlibat untuk menentukan satu tarikh yang sesuai untuk kita hentikan. Tapi setakat ini kita masih meneruskan, berkemungkinan akan lebih daripada 5 hari jika masih lagi mangsa tidak ditemui. Sebab kita nak, kalau boleh, mangsa itu secara keseluruhannya ditemui lah. Lensa kamera majalah 3 juga berjaya merakam penggunaan Ground Penetrating Radar dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Gelombang radar dari alat ini dapat menembusi tanah sedalam 5 meter. Okey, itu apa benda? Okay, ini alat pengasan baru ni, dia boleh detect. So sekarang kita guna ni, kita detect ada apa benda. So sekarang kita spesifik untuk tulang lah, rangka tulang. So kalau ada rangka tulang, dia akan notify. Bila dekat handphone atau dengan skrin dekat satu kan, so dia akan detect. Bagaikan hanya sekelip mata, sejam telah berlalu. Kami perlu keluar dari Ground Zero. Kehadiran di kawasan SAR ini dapat memberi gambaran jelas mengenai cabaran getir pasukan penyelamat. Malah, untuk keluar dari lokasi ini saja, kami terpaksa dibawa menaiki jengkaut sebanyak 2 kali kerana risiko terbenam ke dalam Selut. Dalam jengkaut untuk dipindahkan ke tempat yang tidak berselut.
Tidak lama selepas kami keluar, 2 jengkaut milik 91 Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD dibawa masuk ke Ground Zero untuk memperhebat operasi SAR. Disember 2022, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Muncung, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. 26 individu dari sekolah ini telah menjadi mangsa kejadian cerun runtuh di Batang Kali. Mereka adalah peserta perkemahan di Fathers Organic Farm. Ramai bekas pelajar dan keluarga pelajar hadir ke sekolah ini bagi memberi penghormatan terakhir. 我叫黄可轩，然后我的老师是刘老师。我希望他在天国可以很幸福、很快乐，他孩子也可以尽快的康复这样子。OK， 然后我叫李学明，然后我这次罗南的人里面也有包括刘老师啊，就是我的4年级到6年级的班主任。然后其实有很多蛮遗憾的东西还没有做。 就很突然就这样子离世了，就真的很遗憾啊！还有很多话没有跟他讲，很多事没有跟他做，就连我想要悼念他的时候，我连一张合照都找不到，所以我觉得很可惜。 Hi, my name is Pravina, and I studied here 8 years back. When I got to know about this news, I got really sad, and then I feel so sorry for the family, and my deepest condolences to the family. Nama saya Puspawati. Saya ucapkan cikgu yang meninggal, anak-anak semua. Saya ucapkan. Datanglah saya kasih dia orang semayang aja. Itu aja saya nak. Hari yang sama, majalah 3 sekali lagi ke Hospital Sungai Buloh, Selangor untuk membuat tinjauan. Jabatan Forensik, kali ini suasana berbeza dengan hari pertama dan kedua. Sudah 2 hari, ia sunyi sepi. Tidak kelihatan pergerakan kenderaan PDRM membawa mangsa tragedi Batang Kali mahupun van jenazah. Kelibat ahli keluarga mangsa yang maut juga kurang kelihatan, hanya pengamal media yang setia menunggu. Bukannya mengharapkan berita kematian, tetapi kehadiran wartawan bertujuan menyampaikan perkabaran yang diharapkan oleh ahli keluarga mangsa dan masyarakat, walaupun hanya tinggal sekujur tubuh yang tidak bernyawa. Manakala di Batang Kali, pasukan perubatan dari Hospital Selayang termasuk Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma, Datuk Dr. Muhammad Alwi Haji Abdul Rahman telah tiba di zon merah bagi memantau kesihatan pasukan SAR yang kepenatan. Turut keletihan namun tetap bersemangat adalah pengarah JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis yang bersama pasukan SAR yang terus gigih. Siapa yang minat, kita ada ini, kita buat vital sign, BP pulse rate, dan kita check dia ni, and then indirectly check dia mental state, and then we let them go. And then when they come back, finish kerja dia, naik balik, we will do the same assessment so that tahap kesihatan dia terpelihara, pasal kita masih tugas belum selesai lagi. Tidak lama kemudian, beliau terpaksa dikejarkan ke Hospital Selayang kerana dipercayai serangan angin ahmar.
20 Disember, hari kelima SAR, mayat ke-25 iaitu seorang kanak-kanak perempuan dijumpai kira-kira 11 malam pada kedalaman 17 meter dari aras tanah. Doa ahli keluarganya yang tidak putus-putus akhirnya dimakbulkan Tuhan. Pada hari berikutnya, pasukan SAR menemukan mayat ke-26, seorang lelaki dewasa, mati dalam keadaan berpelukan dengan anjingnya di Sektor B, Farmview. Laungan azan turut kedengaran apabila pasukan SAR turut berikhtiar di Ground Zero. SAR hari ke-7 pula menemukan 4 mayat dipercayai sekeluarga berbalut kanvas kemah di Sektor C, Riverside pada kedalaman 7 meter dari aras tanah. Keempat-empat mayat yang ditemui anjing K9 masih sempurna walaupun mulai reput. Maut dalam tidur, 2 kanak-kanak, lelaki dan perempuan serta pasangan yang dipercayai ibu bapa mereka. Pada hari yang sama, ATM dan pasukan gerakan ARM PGA telah menggerakkan anggota mereka untuk pencarian di sekitar Sungai Kedondong dalam usaha mencari seorang mangsa yang masih hilang. Anggaran jarak sungai ini ke Sungai Batangkali adalah sejauh 4 km laluan berliku. Pada sebelah petang, Datuk Nur Azam yang telah dibenarkan keluar hospital singgah di Batangkali bagi memberi kata-kata semangat. Saya dalam keadaan baik, sihat dan saya akan buat susulan dan saya nak jumpa saya punya officer untuk bagi semangat untuk cari lagi. Saya ucapkan terima kasih di atas sokongan semua kerana memberikan semangat pada kami juga sehingga setakat ni kita dah menjumpai masa sehingga 30. Jadi semangat daripada tuan-tuan dan puan sekalian memberikan kita semangat untuk terus berada dan insya-Allah lah yang bakinya tu kita akan sudahi upaya untuk kita cari. Okey. Kita terima kasih ya. Semoga sembuh tu. Okey. Balik. Akhirnya, 24 Disember 2022, 9 hari selepas kejadian, mayat terakhir seorang kanak-kanak berusia antara 7 hingga 12 tahun telah dijumpai, sekaligus menjadikan 31 orang meninggal dunia, 61 orang terselamat daripada 92 orang mangsa tragedi Fathers Organic Farm, Batangkali. Saya sekarang bersama hero yang tidak didendang dari awal hingga akhir kejadian tanah runtuh Batangkali. Tuan, ceritakan macam mana Tuan boleh jumpa mayat yang terakhir itu? Pada awalnya sebelah pagi kita mengubahkan taktikal pencarian di mana taktikal SAR ini tertumpu kepada Sektor A yang melibatkan seorang mangsa yang belum ditemui, dan pada pagi itu kita menggunakan 3 pasukan penyelamat yang keseluruhannya dalam 50 orang yang tertumpu kepada Sektor A dan juga Sektor B serta C, tapi sepenuhnya pada Sektor A lah. Rangkaian pemindahan tanah yang telah dilakukan pada peringkat pagi, pada peringkat awal sebelah pagi sampai ke tengah hari.
dan tiada penemuan juga kerana pada peringkat awal pemindahan tanah untuk mendapatkan mangsa di dasar ataupun di runtuhan tanah yang ketinggian lebih kurang 20 ke 30 kaki. Dan balance dalam 1 meter tanah lagi, iaitu sektor pencarian sepenuhnya. Saya sempat berehat seketika dalam jam 2 kerana kepenatan, terlelap dalam masa 5 minit, dan apabila sedar daripada itu, saya terus bangun dan pergi melihat pada sektor pencarian untuk ketelitian, dan terlintas bahawa mendapat maklumat daripada mangsa hidup yang menyatakan isteri beliau yang saya ambil pada pagi itu adalah isteri beliau yang berada di tebing, lebih kurang 1 meter daripada tebing tempat hilltop tu. Jadi di situ saya terlintas kemungkinan bahawasanya mangsa mungkin berada di tebing itu jugalah. Dan segera saya menoleh ke belakang dan pergi ke tebing dan melihat pada tebing yang curam itu, dan mengharungi lumpur yang parah peha, dan terlihatlah satu cecair hitam. Dan di situ saya menjangkakan itu adalah seperti cecair mayat lah, yang saya mengikut pengalaman yang saya selama ini. Saya terus bergegas ke sana dan cuba menghidu bau. Memang tiada kesan bau mayat, dan saya cuba lagi dengan mengorek kain ataupun sleeping bag yang ada tu, dan terbuka seketika, dan barulah terhidu bau yang menyatakan bau macam mayat lah. Itu saya merasakan yakin dan sepenuhnya bahawasanya pencarian yang selama 9 hari ini adalah terjawab. Saya juga merasa berpuas hati kerana dapat memulangkan mangsa kepada keluarga dengan sempurna walaupun tidak bernyawa, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pasukan SAR yang mencari dan menyelamat bertukar-lumus selama 9 hari bersama-sama mengatasi masalah yang timbul, dan secara langsung dan tidak langsung kepada media serta semua sekali yang terlibat yang memberi sumbangan dan sepenuhnya. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih wakil daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Tuan. Okey, kami dari Majalah 3 ingin mengucapkan syabas kepada pasukan SAR dan takziah kepada keluarga mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Kami sungguhnya kami merafakkan rasa kesyukuran kami ya Allah. Kita telah membantu kami ya Allah. Telah memberikan kami petunjuk ya Allah. Tentang masa bangsa telah bertimbus ya Allah. Kami bersyukur ya Allah kerana kita telah membantu masa bangsa tersebut ya Allah. Bantu keluarga masa tersebut ya Allah. Maka ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah, dan kami mohon ya Allah agar kau rahmatilah setiap usaha yang kami lakukan ya Allah. Amin. Balaslah segala kebaikan untuk kita penyelamat ini ya Allah. Berikanlah mereka kelapangan dan juga kesenangan hati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majalah 3 dan seluruh rakyat Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Semoga tragedi ini menjadi iktibar kepada semua pihak.